Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Alright. Okay. So, bertemu kita lagi di dalam kelas seterusnya. Okay, hari ini kita akan masuk kepada topik yang baru, bab yang baru, iaitu bab yang keempat, haba. Okey, baik. Dalam haba secara keseluruhannya, kalau kita boleh tengok dekat paparan yang cikgu tunjuk ini, sebenarnya kita ada lebih kurang dalam 5 subtopik. Okey, sebenarnya 4 sahaja, tapi cikgu pecahkan kepada 5 sebab pertama sekali kita kena faham. Kalau tengok yang pertama cikgu bulatkan tu iaitu haba. Kita kena faham apa perbezaan di antara haba dengan suhu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan tengok nanti pasal keseimbangan terma. Okey, apa yang dimasukkan dengan keseimbangan terma. Seterusnya, nombor 3, kita akan tengok pada muatan haba tentu. Seterusnya, haba pendam tentu. Dan yang kelima, hukum gas. Sebenarnya 5 benda ini sahaja yang ada dalam silibus kamu, silibus SPM. Okey, baik. Tapi hari ini cikgu nak sentuh mengenai haba dan keseimbangan terma sahaja. Yang pertama dan yang kedua. Baik, jom kita pergi lebih dekat. Okey, kalau tengok dekat sini, apa perbezaan suhu dengan haba? Okey, suhu ini sebenarnya kita kena tahu suhu ini adalah darjah kepanasan sesuatu objek. Okey, apa maksudnya? Kita tengok kepada sama ada objek itu panas ataupun tak. Kalau panas, suhu dia mesti tinggi. Tapi kalau sejuk, suhu dia akan rendah. Tapi dia berbeza dengan haba. Selalu orang keliru antara suhu dengan haba ini. Bukan keliru, selalu orang samakan suhu dengan haba, benda samalah. Tapi tak. Sebab ada yang uh, suhu dia tu tinggi tapi haba dia tu sangat-sangat rendah. Ada objek yang haba dia tu sangat banyak, sangat besar, kuantiti habanya banyak, tetapi suhu dia tu sangat rendah. Okey, kita tengok contoh ataupun apa yang dimaksudkan dengan haba dulu. Okey, haba ni merupakan satu bentuk tenaga. Tenaga apa? Tenaga yang kita pindahkan kerana perbezaan suhu. Maksud yang lebih senang adalah tenaga yang dipindahkan daripada objek yang panas kepada objek sejuk. Jadi kalau tengok kita katakanlah ada dua objek. So katakan objek yang warna merah ni adalah objek yang panas. Okey. Dan dia mengalir kepada satu objek yang lebih sejuk, lebih sejuk. Okey, sejuk. Jadi bila ada pengaliran haba daripada objek yang daripada panas ke sejuk, yang tu yang kita panggil sebagai haba. Okey, apa yang mengalir daripada panas ke sejuk itu yang kita panggil sebagai haba. Nanti kita akan tengok lebih tepatlah. Okey. Kalau suhu unit Kelvin, unit dia dalam SI adalah unit Kelvin. Okey, yang ni kena tahulah unit Kelvin. Kita dah belajar dalam bab 1 dulu, kuantiti asas. Okey, suhu ni merupakan salah satu daripada kuantiti asas yang ada. Dan unit SI bagi suhu adalah Kelvin. Tetapi dekat Malaysia dan kebanyakan dunia kita akan pakai suhu ni. Selalu kita tengok kan, kalau suhu, berapa suhu kau? Kita tembak pakai apa, termometer inframerah tu, infrared tu. So katakan orang tu 35.5. Selalu kita akan tengok dalam unit Celsius. Okey, kebanyakannya memang kita akan pakai dalam unit Celsius lah. Ataupun dia boleh juga bagi dalam unit F. F tu adalah degree Fahrenheit. Ada setengah-setengah yang guna pakai Fahrenheit. Tetapi kebanyakannya pakai yang Celsius lah. Okey. Cuma kalau untuk SI, unit SI kita akan guna Kelvin, dalam Kelvin. Tetapi dia berbeza dengan haba. Haba unit dia bukan Kelvin dan bukan Celsius. Tetapi haba adalah tenaga. Bila tenaga, dia mesti unit dia dalam bentuk Joule. Dalam Joule. Okey. Ini adalah asas yang kita kena tahu.
Macam mana kita nak tukar degree Celsius kepada Kelvin? Okey, ini adalah benda yang penting. Penting di dalam bab ni lah. Sebab kebanyakannya kita akan dapat nilai bagi suhu dalam Celsius. Tetapi kalau kita nak tulis suhu, sepatutnya kita kena bagi unit dia dalam Kelvin. Kena bagi dalam unit SI. Jadi macam mana kita nak tukar daripada Celsius ke Kelvin? Okey, cara untuk kita tukar Celsius ke Kelvin adalah dengan kita tambah 273. Katakanlah situasi macam ni. Kamu duduk dekat rumah kamu, okey, hari tu sangat-sangat panas. Katakan suhu dia dah sampai 37, 38. Katakan suhu luar. Jadi rumah kamu, bilik kamu ada aircon. Jadi kamu buka lah aircon. Okey. Buka aircon. So aircon yang kamu tekan tu yang kamu letak adalah nak paling sejuk. Paling sejuk dekat aircon kita berapa? 16 degree Celsius kot. Kebanyakannya tak silap cikgu lah. Okey, 16 degree Celsius. Macam mana kita nak tukar Celsius kepada Kelvin? Okey, nak tukar Celsius kepada Kelvin, just kita ambil 16 kena tambah dengan 273. Okey, jadi bila tambah akan dapat 9, 7, 8, dapat 389 Kelvin. Okey, ini adalah unit Kelvin, unit 16 degree Celsius, 16 darjah Celsius dalam Kelvin. So sebenarnya nilai 16 degree Celsius dengan 389 Kelvin ni adalah nilai yang sama. Kalau dia minta suhu, sepatutnya kita kena bagi dalam Kelvin lah. Tetapi kebanyakannya yang kita pakai adalah dalam Celsius. Tapi jangan risau. Benda tu kalau untuk kegunaan harian kita akan banyak jumpa dengan Celsius. Tetapi kalau untuk unit SI, kita kena guna untuk Kelvin. Okey, baik. Itu perbezaan suhu dengan haba. So sekarang kita faham suhu dan haba adalah dua benda berbeza. Tadi cikgu cakap ada setengah objek yang suhu dia tu tinggi tetapi haba dia tu adalah rendah. Apa contoh dia? Okey, mari kita tengok contoh. Ada tak? Alright. Nampak tak video ni? Okey, percikan api besi. Semua orang pernah tengok kan? Kalau seseorang tu dia nak potong ataupun dia nak menggergaji besi, okey, dia akan pakai mesin pemotong besi ni. Okey, selalu kita akan nampak percikan api lah. Jadi dia buat eksperimen sama ada daripada api tu adakah boleh terbakar kertas yang ada tu. Cuba kita tengok. Nah, tengok kat kertas tak berubah apa-apa pun, tak terbakar pun. Okey, ini adalah salah satu aplikasi yang mana cikgu kata tadi, dia adakah percikan api tu tak panas? Confirm lah, sebenarnya panas kan. Benda yang warna dah kemerahan, dah ke apa, dah warna oranye kan. Nampak pun memang nampak warna api. Mestilah suhu dia tu tinggi. Tetapi kenapa tak boleh membakar? Sebab sebenarnya dia mengalirkan haba yang sedikit. Percikan api yang ada dekat situ adalah percikan api yang mengalirkan tenaga haba yang sedikit. Sebab tu kita tak rasa apa? Panas ataupun tak boleh terbakar. Sebab itulah benda tu jadi. Okey, contoh lain kalau terbalik daripada tu. Kalau haba yang tinggi tapi haba banyak, suhu sikit. Contoh, kamu ada satu balang air yang besar, kamu nak mandi dalam tu kan. Ataupun pergi camping ke apa, orang nak air panas. Okey.
dia jerang air dalam satu tangki yang besar lah, yang besar, pakai periuk besar tu, dia bubuh air dalam kuantiti yang banyak dan dia panaskan. Bila dia panaskan, sebenarnya haba dekat situ banyak sebab kuantiti haba yang dibekalkan dalam air tu sendiri adalah satu bahan yang banyak, benda yang banyak, jadi haba yang dihasilkan adalah banyak. Tapi suhu dia meningkat secara sedikit. Kalau perasan, nak memanaskan dia dalam 5 minit, 10 minit baru meningkat 1 darjah Celsius ataupun 2 darjah Celsius. So suhu yang peningkatan dia tu adalah sikit. So itu adalah contoh perbezaan suhu dengan haba. Okey, baik. Kalau suhu ni senang cerita benda yang kita boleh nampak lah. Yang selalu tulis. Berapa suhu kau? 35, 36, yang tu. Tapi haba ni kita boleh nampak tak? Kita tak boleh nampak. Tapi kita tahu sesuatu objek tu kalau dia panas, okay, dia ada tenaga haba yang tinggi. Kalau suatu objek tu dia sejuk, tenaga haba yang ada pada dia tu adalah rendah. Okey, cikgu nak masuk kepada yang kedua, keseimbangan terma. Keseimbangan terma ni apa dia? Sebelum kita nak faham keseimbangan terma, wajib kita faham satu lagi istilah, iaitu sentuhan terma. Okey, apa yang dimaksudkan dalam sentuhan terma? Sentuhan terma ni adalah sentuhan besar. Sorry, sekejap. Okey. Sentuhan terma adalah sentuhan yang boleh mengalirkan haba. Okey. Maksudnya terma tu adalah benda yang apabila haba boleh berlaku pengaliran daripada satu objek ke objek yang lain ataupun daripada satu tempat ke tempat yang lain. Itu maksudnya sentuhan terma. Ada sentuhan yang tak terma. Okey, kalau cikgu pegang contoh cikgu pegang telefon. Cikgu pegang telefon dan objek mana yang kita tengok panas. Kalau telefon ni panas, yang panas dia akan pindahkan haba kepada yang sejuk. Macam tu juga. So ada benda yang dia boleh mengalirkan haba. Tetapi apa sentuhan yang tak boleh mengalirkan haba? Kalau kita pakai sarung tangan penebat yang melekat pada penebat haba. Penebat haba tu dia menghalang. Contoh kita pakai sarung tangan, tapi kat sarung tangan tu ada macam kepingan ataupun lapisan getah. Lapisan getah yang tak boleh, kalau kita pegang sesuatu benda tu, kita tak rasa panas. Sebab apa? Sebab haba itu tak mengalir ke kita. Okey, itu adalah maksud sentuhan terma. Jadi, apa benda keseimbangan terma ni? Keseimbangan terma ni bila ada dua objek yang satu panas, satu sejuk. Okey, dia mesti ada dua objek yang satu panas, satu sejuk. Okey, katakan cikgu letak kat sini adalah satu panas, satu sejuk, which is kalau tengok kat sini 50 degree Celsius. Okey, yang ni kita kata lebih panas lah. Lebih panas, dan 20 degree Celsius ni adalah objek yang lebih sejuk. Okey. Bila dia duduk pada situasi sentuhan terma, iaitu dia kontak ataupun dia ada sentuhan. Bila duduk macam tu sahaja, dia akan berlaku pengaliran haba. Kita tengok, kalau objek tu objek yang panas, dia ada haba yang lebih tinggi lah. Okey. Jadi kalau objek tu sejuk, dia ada haba yang lebih rendah. Sebab tu tengok kat sini, ini haba dia 100 joule. Ini haba yang dia ada adalah 20 joule. Okey, dia akan berlaku pemindahan bukan daripada 100 joule ke sebelah, daripada panas ke sejuk saja. Tapi sebenarnya sejuk pun dia akan ada pengaliran ke tempat yang panas. Tetapi lebih sedikit sajalah kuantiti dia, amount dia. Jadi kalau kita tengok dekat sini, yang majoriti ditransfer, yang majoriti dipindahkan adalah daripada panas ke sejuk.
Jadi sampai bila dia akan pindahkan? Itu persoalannya. Sampai bila dia akan pindahkan dia punya haba ni? Okey. Sampai bila? Sampai okey, ini adalah soalan dia, sampai bila? Sampai suhu kedua-dua objek sama. Kedua-dua objek sama. Okey. Sebab tu kalau kita tengok dekat sini, objek yang asal 50. Okey. Ini cikgu letak A lah. Tekan A, ini B supaya kita senang faham. Okey, lepas dah berlaku pengaliran haba, pemindahan haba, sampai satu masa dia akan berlaku, suhu dia akan jadi sama. Suhu akan jadi sama 30-30. Jadi sebenarnya dia akan berlaku pemindahan sampai kedua-duanya akan menjadi suhu sama. Dan kena tengok tiga benda ni. Ini sangat penting lah. Kalau satu objek tu dalam keseimbangan terma, mesti hafal tiga benda ni. Mesti ingat tiga benda ni barulah dikatakan sebagai keseimbangan terma. Yang pertamanya, suhu perlu sama 30-30. Okey, dua-dua objek A dan B dah jadi 30. Pemindahan haba bersih adalah kosong. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pemindahan haba bersih? Maksudnya haba yang dipindahkan itu, okey, katakan untuk yang pertama 100, okey. 100 dah jadi 60. Okey, so yang ni pun dah jadi 60. Jadi kalau pemindahan haba bersih sama dengan kosong, maksudnya 60 kamu tolakkan dengan yang 60. Kita akan dapat kosong joule. Jadi kosong joule ni memaksudkan depa dah melakukan pemindahan haba dan haba di antara kedua-dua dah jadi sama. So yang kedua adalah pemindahan haba bersih sama dengan kosong. Yang ketiga adalah pemindahan haba itu sendiri adalah sama. Kalau sini 60 joule, sini pun pindah 60 joule. Okey. Itu yang dimaksudkan dengan keseimbangan terma. Itu sahaja untuk keseimbangan terma. Contoh yang kita pakai untuk keseimbangan terma adalah termometer. Ini common. Termometer adalah aplikasi untuk kita nak tahu keseimbangan terma. Kamu bayangkan macam mana kita nak cek seseorang tu demam, kita akan pakai termometer. Okey. Kalau orang demam, orang tu adalah suhu dia mesti panas kan. Tapi kita tak tahu dia panas berapa banyak ataupun berapa haba yang ada pada dia. Berapa suhu dia tu sendiri kan. Jadi macam mana kita nak ukur dia tu demam ataupun tak demam? Kita ambil termometer. Termometer pada asalnya dalam keadaan yang lebih sejuk lah. Dalam keadaan biasa kita tak letak kat tempat yang panas, dia sejuk. Orang yang demam, badan dia tu panas. Okay. Bila kita letakkan termometer bawah lidah, okay, pemindahan haba antara orang dengan termometer akan berlaku. Bila berlaku pemindahan haba, dia akan sampai kepada satu tahap yang mana suhu antara termometer dengan orang tu akan sama. Pemindahan haba daripada termometer ke orang tu dan orang ke termometer pun akan sama. Dan haba bersih antara kedua-duanya akan dapat kosong. Jadi berlaku keseimbangan terma. Bila berlaku keseimbangan terma, barulah kita boleh tengok ataupun kita tengok bacaan yang jitu, bacaan yang sesuai pada termometer menunjukkan suhu bagi orang tu berapa. Itulah konsep aplikasi bagi keseimbangan terma. Okey, untuk seterusnya nanti nak kira suhu menggunakan menggunakan termometer, kita akan tengok kepada kelas yang akan datang. Sekian sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi untuk next class. Cuba buat soalan yang cikgu berikan di dalam grup. Terima kasih. Jumpa lagi.